Innama amruhu iza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Ya Tok Rimau hadir. Hadirkan, wujudkan diri kalian. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Zahir dengan izin Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan saya. Ini sebenarnya adalah sahabat lama saya pada belasan tahun dulu. Kami berkenalan zaman-zaman breakdance, hip hop dulu. Jadi dia seorang pengamal silat lah. Tujuan kita datang hari ini, dia ambil booking ni pasti ada sebab lah. Kalau tak sakit, tak ada gangguan, dia tak manggil kami datang ke sini. Dan lagi satu, mungkin dia nak buat checking tubuh badan dia mungkin. Pasal ialah kita pengamal silat ni kadang-kadang ada benda yang kita terambil secara tak sengaja. Yang batil, ada juga yang benar. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit lah macam mana, apakah yang terjadi. Rasa macam rezeki tu susah nak masuk. Okay. Lagi tu nak buat sesuatu macam berat je, macam lambat, macam ditahan-tahan kan. Ni tak macam biasa lah. Macam bila dapat order je kita terbuat. Macam ni dia macam slow, kita macam berfikir-fikir tu. Okay. Bagaimana rezeki tu ditahan-tahan. Okay, jadi dari sudut sakit, ada sakit tak? Saya sikit, saya baru lepas elok prastroke. Ada bas besar lalu. Dalam ni memang bas lalu. Laluan dia. Pasal sakit tu tak ada kot. Cuma gangguan mimpi pun tak ada. Gangguan mimpi pun tak ada? Tak ada. Okay. Jadi dia lebih kepada mungkin hilang semangat ataupun hilang perasaan untuk melakukan kerja ataupun tugasan. InsyaAllah kita terangkan sikit. Okay, ruqyah ni apabila diruqyah nanti, jika ada gangguan pada diri, jika ada kebatilan, maka kalau gangguan tu 50% ke bawah, maka akan rasa berdebar, rasa nak marah, rasa tak selesa, rasa menikam, rasa benda bergerak bawah kulit, rasa berat di anggota-anggota tertentu, sakit, panas, menikam. Kalau gangguan tinggi 50% ke atas, maka akan kerasukan lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dan Allah pemudahkan urusan kita, insyaAllah. Jadi berapa tahun dah mengamalkan persilatan? Lama tak? Lama lah. Daripada kecil dia mengamalkan persilatan. Jadi macam berada sendiri sebagai seorang pengamal persilatan, boleh ceritakan sedikit lah. Adakah dalam persilatan ni ada bermain dengan benda-benda yang dipanggil dengan nama kadam? Apa yang tahu saya ada, tapi tak pasti lah. Sebab apa, benda tu kadang-kadang bila kita ambil sesuatu benda, kita pun tak tahu. Mana contoh macam seseorang guru tu masukkan kita pun tak tahu dia masukkan apa. Bagaimana kalau contoh kalau dia beri barang ke kita ambil, dan kita tak tahu benda tu dah pindah ke kita. Itu yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada dengar cerita daripada separuh orang yang mengatakan macam silat ni ada majlis buka gelanggang, ada panggil penjaga gelanggang ni apa semua. Jadi benda-benda macam ni betul ke ada ataupun tidak? Okey. Pasal yang tu sebenarnya buka gelanggang pun bermula dengan Al-Fatihah. Okay. Jadi Al-Fatihah tu tak ada pun seru penyeru ke apa. Okay. Jadi alhamdulillah lah. Masa ni apa yang saya tahu saya, tak ada kot seru-seru macam tu. Okay. Maksudnya di dalam pengalaman dia belajar silat tidak ada benda-benda macam ni. Tak ada. Jadi mindset kita harus fahamlah, bukan semua persilatan yang ada unsur bantuan jin. Ada juga persilatan yang bersih, tidak ada unsur-unsur jin, hanya menggunakan zikir, hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai benteng diri mereka. Yang dipanggil dengan nama batin ni sebenarnya batiniah kita, ilmu ataupun sesuatu tenaga dalaman kita sebenarnya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan. Okay, kita boleh start.
Okay, boleh ikut saya baca. Ini dipanggil kalimah ataupun sumpah pemutus perjanjian. InsyaAllah kita putuskan segala perjanjian yang kita tahu ataupun tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, aku berlepas diri aku berlepas diri dari segala perjanjian dari segala perjanjian dengan jin, dengan sihir dengan sihir yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi, yang aku terima secara sedar ataupun dalam mimpi, yang aku terima secara rela ataupun paksa. yang aku terima secara rela ataupun paksa. Hancurkanlah ya Allah, Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah. musnahkanlah ya Allah. Berikanlah aku jalan keluar, Berikanlah aku jalan keluar, berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku perlindungan. berikanlah aku perlindungan. Ampuni dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, tutup mata, dalam hati ingat Allah banyak-banyak. Kalau ada rasa sakit ataupun ada tindak balas tubuh sepanjang diruqyah yang rasa tak boleh tahan, nanti bagi tahu. Tutup mata. Kalau ada rasa ada benda nak pengaruh diri ataupun kebiasaan kita tahu silat ni naik syekh kan. Kalau rasa nak naik, nak buka bunga ke apa ke, macam ada benda yang nak dikawal, biarkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله العلي العظيم. بسم الله الغفور الشكور. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التحيات السلام عليك السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل في العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku merawat jasad ini dan rohani ini, ya Allah. Jika ada kebatilan, jika ada gangguan jin dan sihir dalam tubuhnya, zahirkanlah ya Allah, berikanlah jalan keluar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikanlah kesembuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikanlah perlindungan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Ya ma'syarul jinni, dengan izin Allah, jika kalian berada dalam jasad ini, zahirkan diri kalian. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihi Allah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله 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 Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul Ada rasa apa tak? Berdebar saya tu lah. Dulu macam kalau bersilat ataupun naik syekh tu, dia macam mana dia boleh naik? Kalau kita amarah dia naik ke macam mana? Dia macam mana? Dia kena sedebi kan. Ada Dia terus naik barang tau. Kan. Selagi tak kena dia okey sikit. maksudnya kalau naik tu terus auto tak sedar ke macam mana? Separa sedar. Separa sedar. Cuma kita tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol. Bila tak boleh kontrol, lepas tu kalau contoh bila dah tenaga tu jadi lain lah. Lepas tu bila last dah penat, baru kita boleh kontrol sikit-sikit. Kita terus Pasal daripada ruqyah pun saya tak merasakan apa-apa energi pada body dia. Maksudnya tak ada tindak balas. Biasanya kalau tubuh yang ada gangguan, start je duduk depan je kita dah rasa remangan satu badan. Remangan ni sebenarnya yang paling penting. Hijab kulit ni nyata ataupun benar. Kalau hijab mata ni banyak penipuan, ditambah dengan beribu-ribu kedustaan. Jadi hijab kulit ni memang original. Orang biasa pun kalau didekati jin, pergi ke tempat-tempat yang menyeramkan akan meremang bulu roma. Okey, kita teruskan, tutup mata insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. يا الله يا ظهير يا الله يا ظهير يا الله يا صبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya masyarul jinni, jika kalian berada dalam jasad ini dengan izin Allah, zahirkan diri. Ya Allah, zahirkan mereka ya Allah jika mereka ada dalam tubuh ini. Allah, 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 Allah. Ya hasbi Allah, ya hasbi Allah, ya hasbunallah, ya malik, ya malik, ya malik, ya malik, ya hasbunallah, ya malik, ya malik, ya malik, ya hasbunallah, ya malik, ya malik. Allah, 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 Allah. Luruskan tapak kaki kiri. Ada pernah orang berjubah datang dalam mimpi? Orang pakai baju pernikah? Tak ada. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu ma baina aydihim wa ma wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah, Allah. Ada rasa apa? Tak ada. Kosong ni, tak ada apa-apa. Allah, Allah. Okey, sini balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya Allah, jika ada kebatilan, jika ada jin di dalam tubuh ini, jika ada sihir di dalam tubuh ini, keluarkanlah ya Allah. Tiada daya dan upaya aku ya Allah, melainkan atas kuasa dan kehendak-Mu ya Allah. Berikanlah kesembuhan, berikanlah perlindungan, berikanlah jalan keluar kepada jasad ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahu akbar. Keluar semuanya dengan izin Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau ada rasa nak dikuasai terus je, biarkan dikuasai. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'ah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'ah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu iza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Ya Tok Rimau hadir. Hadirkan, wujudkan diri kalian. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Zahir dengan izin Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kamu buat apa duduk dengan dia? Ha? Dengan izin Allah berbicara. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ha? Kenapa duduk dengan dia? Ha? Penjaga dia ke? Ha? Dengan izin Allah berbicara. Kamu penjaga dia? Angguk jika benar. Ha? Jadi kamu siapa? Dihantar. Ha? Tenangkan diri. Hanya berbicara. Aku tidak ingin berlawan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang hebat melainkan Allah Ta'ala. Ni siluman harimau ni. Ya, siluman harimau. Kamu tujuan duduk dalam badan dia untuk apa? Ha? Melindungi? Menjaga? Mencelakakan? Jadi untuk apa? Ha? Cakaplah. Untuk apa duduk? Hari ni aku datang untuk putuskan gangguan yang kamu lakukan kepada jasad ini. Boleh? Ha? Boleh atau tidak? Pergilah, pulang ke tempat asal kamu. Biarkan jasad ini nak menyembah Allah. Biarkan jasad ini mencari rezeki. Boleh? Ha? Boleh atau tidak?
Kamu Islam? Kamu Islam atau tidak? Apa agama kamu? Majusi, menyembah api. Tidak ada agama. Andai tadi kamu menyuruh, ya? Bukakan langkah kamu. Ayo. Bukakan langkah tari kamu. Tunjukkan kehebatan kamu jika benar kamu hebat. Tiada yang hebat melainkan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah dan menyembah pada Allah. Bukan mengganggu manusia, bukan berdamping dengan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله. اللهم صل وسلم على. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله. الله أكبر. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, tunjukkan kehebatanmu ya Allah sampai dia menunjuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah, Allah, Allah. Jadi sekarang macam mana? Tinggalkan jasad ni? Kamu dari keturunan ke? Cakaplah. Jadi daripada mana? Persilatan? Liar. Jadi dari mana? Cakap benar. Kamu boleh menipu aku, tapi kamu tidak boleh menipu Allah Ta'ala.
Allah sentiasa memerhatikan jin dan manusia. Walaupun sebesar zarah kebaikan dan keburukan yang dilakukan, Allah tahu. Jadi sekarang putuskan perjanjian dan gangguan pada tubuh ini. Pergi. Boleh? Ingin bersyahadah memeluk Islam? Alhamdulillah. Ikut aku bersyahadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampunkan dosaku ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Aku telah mengganggu manusia ini ya Allah. Aku telah mengganggu manusia ini ya Aku Allah. telah menyekat semangat dan rezekinya ya Allah. Aku telah menyekat semangat dan rezekinya ya Allah. Ampunilah aku ya Allah Ampunilah aku ya Allah di atas dosa-dosa yang aku lakukan. di atas dosa-dosa yang aku lakukan. Janganlah engkau sesatkan aku Janganlah engkau sesatkan aku setelah engkau memberikan hidayah pada aku. setelah engkau memberikan hidayah kepadaku ya Alhamdulillah. Allahumma Allahumma salli ala salli ala Muhammad Muhammad wa ala wa ala ali Muhammad. ali Muhammad. Alhamdulillah. Berapa lama dah kamu duduk dengan dia? Tenangkan diri, kita berbual sahaja. Kamu telah Islam. Allah telah memuliakan kamu malam ini. Berapa lama dah kamu dengan dia? Tak tahu. Tujuannya menjadikan dia malas. Lagi menyekat rezekinya, mengkucar-kacirkan hidupnya. Kamu dari kianat manusia ataupun kamu yang liar? Ada manusia yang menghantar kamu ke? Tenang, jangan keluar dulu. Belum habis lagi. 40 Ramadan ya. Tak apalah, simpanlah saja rahsia itu. Kamu jin jantan? Wujudnya harimau? Ikut aku baca sumpah pemutus ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dan Rasulnya. Dengan nama Allah dan Rasulnya. Aku memutuskan segala perjanjian, segala sihir, segala gangguan kepada jasad ini, keturunannya, rumahnya, harta bendanya. Jika aku mengganggu dia lagi, maka engkau laknatlah aku ya Allah. Maka engkau hukumlah aku ya Allah. Maka akan sial hidup aku seumur hidup. Hancurkan
hancurkan, leburkan, leburkan, musnahkan musnahkan segala perjanjian, segala perjanjian, segala gangguan segala gangguan kepada jasad ini kepada jasad ini dan juga perjanjian dan juga perjanjian kepada tuan aku jika aku bertuan. kepada Tuhan aku jika aku bertuan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikan nama kamu Azman. Pergi keluar, cari tempat-tempat jin Islam, belajar tentang Islam dengan benar. Mudah-mudahan kita bertemu di padang mahsyar kelak. Ada apa-apa pesanan? Alhamdulillah. Tunggal, kamu tunggal ke ada yang lain di dalam? Tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله أكبر لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Sudah dah. Ada persen tak sedar ke tadi? Ha? 50-50 ke ada persen tak sedar? Tak, dia 50 bukan kontrol. Sebab zikir kan, Ha. bila zikir dalam hati dia tak boleh berhenti. Tu yang dia tak keluar. Alhamdulillah, mata dia pun merah automatik. Tadi tak normal lah. Dan tiba-tiba kawasan ni jadi berbahang. Subhanallah. Kita pun tak tahulah dia dapat datang daripada mana. Apapun kita dah dapat keluarkan, kita dah dapat Islamkan, itu yang paling penting. Saya ni jarang nak bunuh jin sebenarnya. Tapi bila jin yang sombong, yang memang minta-minta dibunuh, maka kita bunuhlah. Seboleh-bolehnya kalau mereka memeluk Islam itu lebih baik sebenarnya. Pasal kita memperbanyakkan umat Rasulullah. Jadi Alhamdulillah. Sekarang badan rasa macam mana? Ada rasa ringan tak? Dia terbuka. Ya. Alhamdulillah. Jadi lepas ni kita akan buat mandian. Selepas mandian kita akan interview dan kita bertanya sedikit tentang ilmu persilatan, agar semua yang menonton nanti akan dapat ilmu tentang persilatan, insya-Allah. Okey, bye. Okey, alhamdulillah semuanya selesai, aman. Apa yang menghuni tubuhnya terjawablah hari ini dan alhamdulillah dia tunduk dan memeluk Islam. Jadi pertama sekali kita tanya berada kita, apakah perbezaan sebelum dan selepas rawatan? Okey, sebelum dia rasa macam sempit sikit, tapi bila dah rawat dia rasa macam lapang, ada badan tu rasa ringan. Okey. Cuma first tadi pun dia rasa macam berdegup jantung laju. Dan badan pun rasa panas. Sekarang alhamdulillah dah okey sikit. Jadi apa kita dapat simpulkan, kita tak pasti gangguan ini jin tu datang daripada mana. Cuma saya tadi adalah menebak-nebak dia, tanya dari orang ke, dari keturunan ke, dari apa ke, dia tak nak menjawab lah. Jadi sebenarnya benda tu tak penting dia datang daripada mana. Paling penting sekali kita keluarkan dia, kita putuskan daripada dia mengganggu tubuh kita. Pasal apa? Dia akan membawa efek buruk. Kalau kata gangguan yang terkena kepada berada kita ni membuatkan berada kita jadi malas, tak nak bekerja, nak buat apa pun tak ada semangat. Lepas tu dia mengganggu emosi dan jiwa, membuatkan benda ni sangat bahaya sebenarnya. Walaupun dia tak menyakiti tubuh, tapi dia mengganggu emosi dan jiwa. Sampai tahap kalau tidak dirawat nanti boleh jadi tekanan jiwa, boleh jadi gila, boleh jadi putus harapan terhadap apa orang cakap rahmat Allah Ta'ala. Jadi apa pun alhamdulillah kita dapat
membantu berada kita. Ini adalah kawan lama saya, dia seorang pesilat yang belajar silat daripada kecil. Dan hari ini kita nak cerita sedikit tentang silat dan juga tentang bisnes yang dia buat. Tanjak-tanjak di belakang yang kita nampak ni adalah tanjak-tanjak yang mana dia buat sendiri, dia lipat sendiri dan dia jual sendiri. Jadi insya-Allah kita tanya dia sebagai seorang pesilat, adakah silat ini penting di zaman moden yang macam ni? Okey, first kali saya nak betulkan sikit. Okey, tanjak yang kat belakang ni ada beberapa saja yang saya buat sendiri dan ada yang ni sebelum saya buat tanjak, saya belajar buat tanjak, saya tempah kat orang. Sebelum tu saya pandai. Selepas pada tu baru saya buat sendiri. Yang ni semua saya buat sendiri. Yang ni bukan. Ni cakap saya jujur, nanti orang marah pula. Yang ni karangan daripada Sabah. Yang ni Polisen Senawang. Yang lain semua saya buat. Okey. Lagi satu apa dia? Sedari kecil belajar silat apa semua. Dan benda, maksudnya ilmu persilatan ni dah sebatilah dalam jiwa sebagai seorang Melayu. Adakah silat ini masih lagi diperlukan ataupun tidak di zaman moden ini? Okey, sebenarnya pada saya silat ni masih diperlukan. Okey, kalau tak percaya tengok polis ada pistol. Tetapi dia perlukan orang kata TTS, tempur tanpa senjata, betul. Okey. Kenapa? Apabila pistol dia jatuh dan dia tak tahu nak buat apa-apa. Rasanya perlu tak? Perlu. Okey, sama juga dengan askar. Bomba pun perlu. Okey. Jadi separuh orang mungkin ada orang cakap tak payah zaman sekarang pakai pistol. Betul. Tetapi pistol tu harga dah berapa? Dan yang satu bukan mudah kita nak pakai pistol. Ya, betul. Kena ada lesen. Persoalannya ada ke pistol tu? Okey. Itu satu. Lain satu, kadang-kadang orang cakap alah tak perlu belajar silat ni. Kita cowboy je. Cowboy. Betul. Tapi bila cowboy kita membabi buta. Bila kita bersilat ataupun tak kisah bukan silat saja, tapi semua mempertahankan diri, kita ada planning apa nak buat. Okey, bukan suruh awak jadi hero sangat bukan semua awak nak sapu, tidak. Pukul-pukul belah. Betul, untuk selamatkan diri cukuplah, tak payah nak hebat sangat. Itu sebenarnya sebab tu dia tulis mempertahankan diri, seni mempertahankan diri. Itu saja. Jadi sebenarnya saya kenal dengan dia pun permulaan ketika kami dalam awal tahun 2000, masa tu ada pertandingan silat lah, peringkat Negeri Sembilan, yang mana daerah-daerah di dalam Negeri Sembilan ni akan berlawan silat olahraga, silat seni solo, berlawan untuk menjadi wakil untuk Sukma ke Sabah masa tu saya ingat. Dan masa itulah saya nampak sahabat kita ni memain seni solo dengan bermain pedang masa tu. Memang saya kagumilah masa tu. Dia punya bunga, dia punya buah dan dia punya persembahan tu memang bertaraf-taraf persilat-persilat negara lah. Dan masa tu saya sendiri main untuk silat olahraga Sukma, maksudnya bawah 60 kg. Masa tu pun saya dapat naib Johan Negeri Sembilan, alhamdulillah. Cuma malam ni sebenarnya kita nak, dalam kita merawat ni, kita rungkai sikit orang cakap pandangan-pandangan buruk orang-orang Melayu sendiri terhadap silat, yang mengatakan silat ni ada jin, silat ni ada pendamping dan sebagainya. Macam berada sendiri daripada kecil hingga sekarang belajar silat, adakah berada merasakan apa yang dikatakan orang itu benar ataupun ada sesetengah yang begitu dan ada sesetengah yang bersih? Okey, pada pendapat saya macam saya, tak ada orang kata hebat sangat pasal silat ni. Tidak, tetapi orang kata biar macam jadi resam padi. Makin bisi makin tunduk. Okey. Satu benda, silat ni orang cakap ada black magic lah, apa semua. Okey, perspektif macam tu seelok-eloknya kita buang jauh-jauh sikit. Okey. Permulaan masuk gelanggang,
kita dah bermula dengan Al-Fatihah. Adakah Al-Fatihah itu boleh magic? Betul. Kan? Lepas tu kalau contoh ada setengah kita mulakan Al-Fatihah, lepas tu kita Al-Ikhlas. Adakah Al-Ikhlas tu boleh magic? Betul. Dan kita tak ada seru menyeru pun apa semua. Okey, jadi benda macam tu kena orang kata Mindset kena ubah lah. Dan lagi satu sebenarnya kita kena utamakan kalau kata anak-anak kita berminat dengan bidang martial art ataupun seni mempertahankan diri ini, seeloknya kita hantar anak-anak kita belajar silat Melayu pasal kita orang Melayu. Ya, Banyak di antara ibu bapa kita yang hantar anak-anak masuk belajar taekwondo, belajar karate do, belajar benda yang bukan daripada orang Melayu. Sebenarnya seni silat ini adalah satu warisan yang sangat berharga yang perlu dikekalkan, dipanjangkan sehinggalah orang cakap sampai bila-bila selagi bumi Allah Ta'ala ni wujud. Sebab apa? Sebab dengan ilmu-ilmu persilatan inilah orang-orang tua dahulu kala, atuk nenek kita berjuang, atuk nenek kita ini berlawan dengan penjajah-penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan dan untuk terus hidup. Sebenarnya pada saya pun sangat penting walaupun zaman terlalu moden sebegini, tak kira siapa pun sebenarnya sebaiknya kena ada ilmu mempertahankan diri pasal kita tak tahu. Basic lah sekurang-kurangnya kena ada. Pasal kita tak tahu bila-bila kemalangan akan berlaku, bila-bila motor kita rosak, orang datang nak rompak kita. Orang bukan datang nak tolong tapi nak rompak. Kereta kita rosak, kita dengan anak-anak, kita ingat orang nak tolong kita, rupanya keluarkan pisau nak merompak ataupun nak membunuh kita. Kita dekat kedai makan aman-aman, kedai tu kena rompak dengan perompak-perompak bersenjata. Masa tu apa kita nak buat? Apa kita nak buat bila leher anak kita ataupun isteri kita ditarik, diletakkan pisau? Dan ketika tu apa boleh kita buat? Jadi sekurangnya bila kita ada ilmu, ada skill tentang persilatan, tentang ilmu mempertahankan diri ini, dikala itulah kita akan menggunakan apa yang kita belajar ni untuk melindungi diri kita, ahli keluarga kita dan orang lain. Memang sangat penting dan saya menyarankan semua yang menonton ni galakkan diri sendiri ataupun anak-anak belajar ilmu persilatan. Sangat penting. Tak perlu tinggi-tinggi. Tak payah. Mungkin orang cakap nak jadi pesilat negara macam saya pun. Saya sampai Negeri Sembilan je. Okey. Tapi saya belajarlah dengan dia orang yang pesilat negara apa semua kan. Saya belajar berana ilmu tu saya ambil. Cuma jangan meletakkan harapan yang tinggi. Tak salah nak letakkan harapan yang tinggi, tetapi man-man orang kata. Man-man. Berana kalau separuh orang ada yang ambil ilmu saja. Dia kelompat-lompat. Okey, sekejap dia ambil sini, sekejap dia ambil sini. Macam separuh orang, dia memang target untuk jadi pesilat negara. Tetapi dia terlalu fokus benda macam tu, sampai satu tahap situasi sebenar dia tak dapat handle. Dia akan dapat situasi pertandingan saja. Jadi di luar punya situation, dia tak tahu apa nak jadi. Dia tak tahu. Tak ada keberanian, tak ada skill. Dia terpanjat. Alamak, tiba-tiba boleh jadi macam ni pula. Okey. Bukannya saya cakap semua pesilat negara macam tu. Tidak. Tak semua. Tetapi ada. Mungkin pesilat negara yang lain pun ada situation yang luar dia pandai. Dia bagus. Tapi ada sesetengah. Macam tu. Macam saya pun tak ada saya cakap saya terdedah dengan luarannya apa semua. Tak ada. Cuma kita belajarlah. Belajar. Saya pun kenal Bawan ni. Saya pun banyak belajar daripada situasi luaran. Sebab apa? Itu life kita. Life kita kena tahu. Kalau ikut pertandingan juga, bukan tak boleh. Tetapi jangan, bila jadi kat luar, jadi full ikut pertandingan. Itu yang kita nak. Pasal sebenarnya pertandingan ada rule dia. Dan keberanian kita dalam pertandingan berbeza dengan keberanian kita ketika waktu sebenar terjadi. Jadi skill dia pun berbeza, cara menangani musuh yang sebenar dengan musuh yang dalam pertandingan berbeza. Sangat berbeza. Jadi itu sedikit tentang silat. Dan hari ini berada kita juga menjual tanjak-tanjak yang sangat cantik. Boleh ambil satu yang warna merah, yang warna hitam, yang warna hijau. Mana tahu ada sahabat kita yang berminat dengan kesenian Melayu. Ini yang warna merah. Ini yang warna songket. Ini songket full. Itu special sikit warna Gaza. Special sikit Gaza.
Yang ni semua buat sendirilah. Ni buat sendiri. Alhamdulillah. Buat sendiri. Orang cakap orang silat ni memang berseni Belajar, subhanallah. belajar. Memang cantik. Jadi kita dalam tanjak yang ada ni, siapa yang berminat nanti boleh kontak nombor yang ada di bawah. Kita boleh bagikan nombor berada kita siapa yang berminat untuk membuat koleksi tanjak ataupun menyimpan. InsyaAllah sambil bantu. Ini sahabat saya dah lama berkawan dengan dia daripada kecil, pada belasan tahun. Kami sama-sama breakdance dulu ni, zaman-zaman hip hop dulu. Sama-sama buat breakdance apa semua, masuk pertandingan apa semua. Tahun 2003, 2002, 2001. Jadi di belakang ni ada satu tanjak dan kita tanya sikit rahsia tentang pemakaian tanjak. Ke depan tu apa maksud dia, ke tepi apa maksud dia, ke belakang apa maksud dia. Boleh? Okey, contohnya. Contohnya macam ni Okey. Cara pemakaian tanjak ni setahu saya lah. Ini apa yang saya tahu dan saya belajar. Okey. Kalau orang lain tu saya tak tahulah macam mana. Okey. Yang berikat ni, cara pemakaian dia mestilah di belakang telinga kanan. Okey, dia akan jadi macam ni. Nampak? Okey. Kalau contoh separuh orang dia tak tahu. Wedding ke apa semua, kadang-kadang saya tengok wedding pun selamba dia pakai macam tu. Okey. Kalau yang berikat ni bila pakai macam ni, ini bermakna yang ni belah depan, layar ni belah depan. Okey, bila layar belah depan bermakna kita nak pergi berperang. Bermakna orang dah tahu apa maksud kita datang. Maksudnya bila pemakaiannya layarnya di depan, bermaksud orang yang pakai tanjak layar ke depan memang dia pergi untuk perang. Okey. Ini simbolik kepada ahli perang. Itu maksud dia. Okey. Kalau contoh kadang-kadang kita ada tengok okeylah. Kadang-kadang ini naga belabuh. Naga belabuh. Okey, ni nama dia naga belabuh. Okey. Kadang-kadang kita ada tengok orang pakai macam ni, betul? Ke belakang. Macam ni. Okey. Kalau zaman dulu ataupun simbolik orang pakai tanjak, yang ni bermakna penglipur lara. Bermakna pelawak zaman dulu tapi macam zaman sekarang ni tak ada masalah. Saya tengok pertandingan pun banyak orang pakai macam ni. Okey. Itu salah sedikit sebanyak yang saya tahu. Kalau yang lain tu wallahualam. Okay. Itu sedikit ilmu tanjak yang kita dapat. Jadi apa pun sebenarnya dalam jiwa orang Melayu ni sebenarnya memang ada satu benda yang perlu dipecahkan. Benda ini bukan jin, benda ini bukan sihir, tetapi benda ini adalah satu semangat ataupun satu jiwa orang Melayu yang mana kita kena pecahkan dengan mencari guru yang sebenar. Kerana sebenarnya kita orang Melayu ini adalah satu bangsa yang hilang, yang disebut-sebutkan banyak ulama-ulama yang mana bangsa yang hilang. Dan orang Melayu terkenal dengan satu istilah kata iaitu amok. Bila kata orang Melayu ni mengamuk saja, habis segala-galanya. Cuma orang Melayu ni juga terkenal dengan sifat sabarnya. Sabar dia ini melebihi amukannya. Dan apabila kita pun sekarang banyak terlihat ada bangsa-bangsa asing yang seakan akan memijak-mijak kita, tapi orang Melayu sekarang masih lagi bersabar. Dan sebenarnya bila sampai satu tahap amukan itu meletup, kita tak tahu apa yang akan terjadi pada tanah Melayu. Fikirnya kalau contohlah kalau nak pergi berperang ada satu tanjak ni memang paling mau perang. Okey. Apa nama dia? Ini nama dia harimau berantai. Okey. Ini memang paling mau perang. Bentuk macam apa? Bentuk rimau. Bentuk rimau kan? Bentuk rimau. Okey. Ini memang orang nak pergi berperang ke apa semua memang pakai macam ni. Bermakna macam yang ni simbolik lah, tanda dia. Okay. Macam yang ni memang dia akan pergi. Dia akan pergi. Okey. Jadi kebanyakan, bukan semua, kebanyakan orang pakai macam ni. Harimau berantai nama dia. Nama pun tahu, harimau berantai. Jadi apa pun kita harapkan sebagai seorang orang Melayu yang menonton, kita bukan bangga dengan bangsa kita ke apa, tapi kita memiliki sesuatu luar biasa di dalam diri. Orang cakap kita kena carikan guru yang boleh pecahkan siapa kita
apa dah asal usul darah kita agar terbangkit sesuatu di dalam diri kita. Kita sebenarnya manusia adalah sebaik-baik kejadian. Banyak orang menyangka apabila sesuatu terjadi di luar akal saja, orang akan mengatakan ini jin, ini jin, ini jin dan sebagainya. Kerana orang menganggap jin lebih mulia pada manusia. Sedangkan dalam Al-Quran jelas Allah nyatakan manusia adalah sebaik-baik kejadian. Kami jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi pada sini sebenarnya kita dah tahu. Tapi macam mana kita nak jadi seorang khalifah yang sebenar? Macam mana kita nak jadi sebaik-baik kejadian? Kena cari guru manusia. Jangan cari guru dalam mimpi. Jangan cari guru gaib. Kerana kita bersifat berjasad, kita kena cari dan juga belajar dengan yang berjasad juga. Kerana itulah sebaik-baik guru sebenarnya. Cuma berhati-hati jangan sampai mencari guru yang salah. Itu sahaja. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain waktu. Apa saja ilmu dan juga penyampaian yang dalam ni yang dirasakan bermanfaat dan yang boleh dijadikan pegangan boleh ambil, apa yang tak boleh dijadikan pegangan boleh buang jauh-jauh. InsyaAllah kita harapkan doa-doa semua yang menonton, mudah-mudahan berada kita ini subhanallah mendapat kesembuhan, mendapat semangat balik, mendapat jalan keluar dan akan terus bangkit berjuang untuk kehidupan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.